Tadi yang betul, saya menyokong apa yang dikemukakan oleh Adun Penanti. Untuk maklumat sidang Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengubah rang undang-undang ini untuk memantau aktiviti penternakan unggas dengan pembangunan sistem penternakan yang moden dan mesra angan, di mana 381 buah ladang unggas di negeri ini dapat menjalankan sistem reban tertutup dengan sistem ventilasi yang terkawal. Selain dapat mencegah isu pencemaran, mutu pengeluaran unggas juga akan lebih terjamin dari segi kualiti, kebersihan dan keselamatan dan jauhi daripada penyakit. Dengan adanya jaminan tersebut, ia dapat membantu dari segi hasil ekspor ke luar negara juga. Saya berpendapat bahawa setiap penternak unggas haruslah bekerjasama dengan pihak kerajaan, terutama dengan pihak kerajaan negeri Pulau Pinang, dan menerima hakikat bahawa sistem reban tertutup ini adalah terkawal dan teratur, yang dia dapat menjamin keuntungan kepada semua penternak dan juga negeri kita. Sudah tentunya negeri kita akan menuju ke arah pembangunan dengan penambahan sistem penternak ini. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Bagan Jemaah Ahli yang berhormat, kita berada dalam sesi perbahasan rang undang-undang peladangan unggas kurungan negeri Pulau Pinang 2020. Ahli yang berhormat, sesiapa ingin mengambil bahagian dalam perbahasan, dipersilakan. Datuk Speaker. Bukit Tambun, sila. Selamat petang dan salam bahagia. Yang berhormat Datuk Speaker, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Barisan Esko, Ketua-Ketua Jabatan dan rakan-rakan perjuangan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan sabas kepada Yang Berhormat Penanti dan Jabatan Veterina atas penyediaan dan pembentangan rang undang-undang peladangan unggas negeri Pulau Pinang 2020. Datuk Speaker, selepas enactment penternakan babi negeri Pulau Pinang 2016 yang diluluskan pada 24 November tahun 2016, hari ini Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang akan mempertimbangkan dan meluluskan rang undang-undang peladangan unggas negeri Pulau Pinang 2020. Dengan adanya kedua-dua enactment ini, industri penternakan di negeri Pulau Pinang akan mengharungi satu transformasi ke arah sistem penternakan moden yang mengamalkan ladang penternakan yang memelihara keselamatan, kesihatan dan keselesaan kepada pekerja ladang dan juga haiwan. Sejajar dengan visi Penang 2030, iaitu negeri pintar dan hijau bertelaskan keluarga inspirasi negara. Yang berhormat Datuk Speaker, kriteria sistem penternakan moden meliputi kandang tertutup untuk mengawal pembiakan larat, kumbahan sifar untuk menangani masalah bau busuk, zon penampan untuk menangani kacau ganggu kegunaan tanah, iaitu antara industri ternakan dan juga lain-lain kegunaan, terutamanya perumahan. Yang keempat, amaran ternakan baik. Ini amat penting untuk mengawal gejala penyalahgunaan ubat larangan. Dengan adanya enactment ini, pencemaran dapat dilaksanakan dengan tindakan perundangan termasuk pemantauan, pemeriksaan, pelaksanaan dan pengkompaunan. Oleh yang demikian, pengubahan rang undang-undang ini perlu disusuri dengan penyediaan peraturan peladangan unggas, kaedah-kaedah kawalan pembangunan, garis panduan jabatan-jabatan teknikal berkenaan. Ini adalah amat penting selepas, dan kita perlu mengambil iktibar daripada kepincangan semasa pelaksanaan enactment penternakan babi 2016.
Jabatan Veterina dan pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan peraturan peladangan unggas dengan terperinci pada kadar segera. Kita boleh merujuk kepada negeri-negeri lain yang telah mengadakan enactment unggas tetapi mengambil masa yang agak lama untuk penyediaan peraturan-peraturan ini. Yang berhormat Datuk Speaker, memandangkan kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan telah bersetuju memberi pengecualian tugasan tanah, perlingkungan semula atau rezoning dan permohonan kebenaran merancang. Oleh itu, jabatan-jabatan teknikal perlu juga meminda garis panduan untuk diselaraskan dengan proses pemutihan. Kerajaan negeri sudah memberi keistimewaan untuk pemutihan. Sekiranya garis panduan daripada jabatan teknikal masih lagi mengikut sedia kala, proses pemutihan ini tidak akan dilaksanakan dengan lancar. Antaranya termasuk kelebaran akses atau jalan masuk ke ladang. Kedua, keperluan piri bomba dan sprinkler. Untuk makluman, kedua-dua syarat ini akan mengenakan kos yang tinggi. Mungkin akan kosnya setimpa dengan kos untuk mengubah kepada sistem ternakan tertutup. Oleh itu, kedua-dua syarat ini perlu dikaji semula. Ketiga, anjakan bangunan. Memandangkan kita memberi pemutihan kepada ladang sedia ada, kemungkinan berlaku terdapat ladang-ladang sedia ada yang tidak memiliki anjakan yang secukupnya. Keempat, masalah bekalan elektrik ke ladang. Dulu terbuka tanpa menggunakan exhaust fan atau lain-lain kemudahan. Oleh itu tidak memerlukan bekalan elektrik yang tinggi. Oleh itu dalam perkara ini pihak TNB perlu mengkaji semula dan memberi bekerjasama dengan para penternak. Kelima, iaitu kebenaran untuk pembinaan rumah pekerja dalam ladang. Ladang memerlukan pengawasan pekerja sepanjang masa. Kesimpulannya, Rang Undang-Undang Peladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 adalah sesuatu yang lengkap dan komprehensif dan akan membawa manfaat kepada penternak, rakyat negeri Pulau Pinang dan juga alam sekitar. Enactment sudah ada di tangan, penternak sudah bersedia di ladang. Bersama-samalah kita menuju ke arah Pulau Pinang yang bersih, hijau dan sehat. Di sini saya memohon untuk menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bukit Tambun. Saya penangga, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua memberi peluang untuk saya turut mengambil bahagian dalam pembentangan rang Undang-Undang Perladangan Unggas Pulau Pinang 2020. Unggas dimaksudkan ialah ayam, itik, angsa, ayam Belanda, ayam mutiara, puyuh, merpati, burung unta dan burung emu daripada apa-apa jantina, umur, baka atau generasi yang mana-mana burung lain yang ditentukan oleh pengarah melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Berdasarkan jawapan bertulis yang diberikan bagi soalan bertulis saya nombor 17 berkaitan dengan unggas ini, maka ada dua perkara yang disentuh. Perkara yang pertama populasi ladang unggas.
Jumlah keseluruhan populasi unggas mengikut 4 kategori utama, iaitu ayam, itik, puyuh dan ayam piru di negeri Pulau Pinang berjumlah kira-kira 15,722,952 ekor. Mengikut data rasmi Jabatan Veteriner 2019, jumlah ladang yang direkodkan ialah sebanyak 381 buah. Perkara yang kedua, tahap sara diri SSL. Sebanyak 95,742.65 tan metrik pengeluaran daging ayam ataupun itik direkodkan berbanding 67,969.84 tan metrik. Permintaan dengan tahap sara diri 140.86%. Tahap pengeluaran bagi telur ayam itik telah direkodkan sebanyak 191,662,300 biji berbanding permintaan sebanyak 456,113,400 biji dengan tahap sara diri ialah 42.02%. Datuk Yang di-Pertua, dalam rang Undang-Undang Perladangan Unggas Pulau Pinang 2020 tidak diberi secara terperinci jumlah unggas yang boleh diternak dalam sesuatu masa maksimumnya, dan apakah unggas yang diternak oleh orang kampung sebanyak kurang sebagaimana disebut tadi 10,000 ke bawah ataupun kurang 50 ekor boleh dikategorikan sebagai ternakan tradisional dan perlukah mendapat lesen perladangan unggas. Datuk Yang di-Pertua, di sana juga perlu dilihat apakah terdapat dalam Akta Makanan Haiwan 2009 disediakan garis panduan dan piawaian dalam penyediaan makanan unggas yang diternak bagi memastikan makanan haiwan yang diberi adalah bersih dan tidak bercampur dengan najis babi. Dan di sana juga perlu dilihat berkaitan isu kawalan harga penjualan unggas. Maka penaga melihat dan berpandangan perlu dinyatakan badan penguatkuasa rasmi yang terdapat di negeri Pulau Pinang untuk mengawal harga unggas. Dan yang kedua juga perlu dilihat perlu ada mekanisme yang digunakan oleh kerajaan negeri dalam mengawal harga unggas, terutama ayam yang mempunyai perbezaan harga jualan yang ketara di antara pasar di dalam pulau dan juga di sebelah seberang perai. Terima kasih Datuk. Terima kasih penaga. Sila Sungai Dua. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tertarik untuk bersama-sama membahaskan usul rang undang-undang perladangan unggas negeri Pulau Pinang 2020. Macam mana yang dibentangkan tadi, unggas adalah bidang ternakan unggas ni adalah merupakan salah satu bidang yang telah mencapai tahap SSL, self-sufficient level, maknanya melebihi tahap keperluan masyarakat. Peternakan hasil keluarannya melebihi keperluan. Kalau perlu 10 ekor, kita dah hasilkan 20 ekor. Maknanya dah lebih. Ladang-ladang yang ada dah lebih. 300 ladang ternakan ayam, 29 itik, 27 ayam biru dan juga 15 mungkin puyuh. Jadi apa yang saya nak bangkitkan sini, memang amat perlu orang undang-undang unggas. Seperti mana enactment ternakan khinzir, babi. Babi pun dah lebih SSL. Jadi amat perlu, sebab bila semakin banyak ladang, semakin banyak ladang yang tak terkawal, tidak ada GAHP, maknanya akan banyak berlaku pencemaran. Itu kesan-kesan daripada ladang yang tidak ada amalan penternakan baik. Jadi dengan adanya rang undang-undang ini, kemungkinan itu satu isu yang boleh kita selesaikan. Tapi saya agak kesal kerana dia agak lama. Sepatutnya awal lagi. Sepatutnya mungkin tahun 2005 ataupun awal lagi. Sebab industri ternakan unggas ni sudah lama. Sudah begitu lama, turun-temurun dah ada industri ini. Jadi bila lewat dilaksanakan, masalah kepada penguatkuasaan, pelesenan dan penguatkuasaan. Mungkin dalam undang-undang ini disebut
kaedah pelesenan, penguatkuasaan, pemantauan dan sebagainya. Belum ni ada. Tapi veteriner bertindih dengan PBT. Penguatkuasaan diserahkan kepada PBT di bawah veteriner PBT yang akan uruskan itu. Jadi kemungkinan di PBT ni tidak ada kepakarannya, mungkin tak banyak. Ada kepakaran tapi tak menjurus kepada unggas secara detail. Jadi mungkin bermasalah dari segi penguatkuasaan, dari segi kekurangan anggota mungkin, dari tangan tak cukup untuk pergi tengok 300 ladang ternakan ayam dan sebagainya. Jadi ini mungkin akan menyebabkan kekurangan kekesanan dari segi itu. Dengan adanya rang undang-undang ini kita mengharapkan dia akan lebih berkesan kepada penguatkuasaan, perlesenan nanti. Mungkin selepas 2 tahun kot akan dilaksanakan penguatkuasaannya. Lepas warta kan. Lepas 2 tahun. Jadi kita harap dia akan boleh, satu, mungkin akan macam ternakan khinzir lah, kita mengurangkan. Hanya yang berminat untuk buat tertutup. Saya berminat dengan ladang tertutup ayam. Saya pernah terlibat mengawasi ladang ternakan ayam tertutup. Orang kampung panggil ladang ekon. Dia ada ekon, ayam ada ekon. Maknanya dia ada macam kedai nasi kandang. Dia ada angin tiup, jadi ayam di tengah-tengah dan dia ada ayak turun. Jadi najis tu dia kering. Dia tak basah macam najis ayam biasa. Jadi itu salah satu konsep yang sepatutnya digunakan lama dah oleh peternak ayam. Dia gunakan sistem tertutup, close house. Nilainya dulu masa saya jaga lebih kurang 250,000 ke 300,000 satu pangsa. Boleh ternak anggaran 10,000 ke 20,000 ekor ayam. Itu kos dia. Jadi kita boleh mengawasi dari segi alam sekitar yang pentingnya. Kalau kita masuk tol Jawi, kita tak tahan. Sebaiklah pakai smart tag. Tak payah buka cermin. Kalau kena buka cermin untuk tas enggo, tas masalah pada orang yang duduk dalam kereta. Dia akan bau yang tak berapa cantik lah. Tak berapa sedap. Jadi dengan adanya ni, alam sekitar akan lebih terjamin. Saya menyokong sebenarnya usul ni, orang undang-undang ni. Saya menyokong sebab macam saya kesal sebab kita laksana dia agak lambat. Patutnya kita buat lebih awal. Jadi dengan satu lagi, kita boleh mengawal dari segi ubat-ubatan tadi. Belah ayam ni, untuk makluman, kita ternak ayam dulu, saya pernah belah ayam umur 35 ke 42 kita akan harvest tangkap ayam. Lebih daripada 42 hari ayam tu tak akan besar lah, dia makannya. Jadi dalam tempoh tu kita kena tangkap ayam. Ayam sekarang diternak, ditangkap dalam umur 18 ke 20 hari. Dia boleh tangkap lah 18 ke 20, 25 hari. Kurang daripada 35 hari. Saya tak tahu ubat apa yang dia pakai. Dia pakai hormon ke, ubat ke, dia cucuk ke. Nah, ini yang menyebabkan banyak masalah kesihatan. Saya sampai sekarang saya kurang makan ayam. Sebab itulah. Saya bagi sedikit penjelasan berkaitan dengan kalau Sungai Puyuh katakan ayam sekarang ada Sungai Dua. makan Sungai Dua, sorry. Kalau Sungai Dua katakan ayam ada makan hormon atau apa-apa, saya rasa ini adalah satu fitnah, adalah satu tidak betul. Di mana sekarang kita lihat formula dalam penternak ayam maupun kinja atau lembu atau kambing, memang mereka mengaji supaya formula yang dapat menjimatkan pembelanjaan ataupun kos bagi penternak untuk mendapatkan vitamin yang terbaik untuk binatang-binatang seperti lembu, kambing, kinja ataupun ayam. Maka saya rasa kalau Sungai Dua katakan hormon untuk membeli kepada penternakan unggas itu
memang adalah fitnah. Saya rasa saya minta tarik balik kalau Sungai Dua katakan hormon itu memang adalah salah. Terima kasih Contoh lah, contoh. Jawi. Saya bagi contoh. Sebab saya pun pernah dulu bela ayam. Contoh. Dia cucuk dekat sayap dia tu. Ubat-ubatan ni. Ayam ladang. Jadi saya bagi contoh. Kalau tak betul saya tarik baliklah. Saya minta maaf. Tapi ada setengah-setengah penternak yang menggunakan itu yang kata ada ubat terlarang tu. Yalah. Denda Okay. pengawalan ubatan terlarang. Kita takut yang tu lah, ubat-ubatan terlarang tu digunakan. Yes. Jadi itu yang kita takut. Jadi balik kepada isu orang undang-undang, saya amat menghargainya, amat menyokong. Cuma kena laksana betul-betul. Tak boleh kita drag tangguh lagi. Jadi ini akan menimbulkan masalah kepada masyarakat, alam sekitar dan sebagainya. Dan kita yang pastinya kita nak ada satu sistem untuk kita membuat penternakan yang mesra alam ke arah negeri green hijau ni. Kita kena pastikan bahawa undang-undang ini merupakan undang-undang yang sekadar kita buat undang-undang itu kita tak laksanakan, itu tidak bermakna. Jadi saya harap kita dapat laksanakan dengan baik dan saya nyokong. Terima kasih Ketua. Macam Bubuk, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Yang di-Ketua dan juga ahli-ahli Dewan yang saya hormati sekalian. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang penternakan peladangan unggas. Dan saya tadi juga ada yang telah disebutkan oleh rakan-rakan yang lain, saya tak mahu berulang. Saya mengalu-alukanlah ke usaha kerajaan negeri untuk memastikan penternakan unggas ini diuruskan atau dikendalikan dalam keadaan yang mesra aram dan juga dengan moden. Ya, cuma saya juga ada sedikit pertanyaan di mana kita tahu dalam rang undang-undang ini kita kebanyakannya adalah tentang lesen, tentang hukuman, ya, semua adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan yang perlu diikuti oleh pengusaha-pengusaha penternak unggas ini. Kita hanya ada dalam isu kata ini ada carrot and stick lah. Ya, kita hanya ada stick, tapi ada apa-apa insentif, ada apa-apa galakan yang diberikan kepada penternak-penternak yang sedia ada untuk mendorong mereka atau memastikan mereka menghala ke penternakan moden ini. So perkara ini saya rasa juga perlu wawakan kerana kita membuat satu undang-undang yang akan memberi kesan kepada pengusaha-pengusaha dan pandangan mereka dan kesusahan mereka perlu kita mengambil kira dalam pertimbangan, ya, membuat undang-undang tersebut. Tadi Bukit Tambun juga ada sebut beberapa perkara yang berkenaan dengan kandang tertutup. Memang ini adalah satu usaha yang baik, ya, tetapi ada banyak isu-isu teknikal yang perlu kita mengambil kira, dan saya rasa dalam rang undang-undang ini juga tidak disentuh dengan jelas. Ya, kita hanya ada kata tentang kandang tertutup, tetapi bagaimana ia dapat dilaksanakan, ya, macam mana ia dapat dilakukan supaya ia tidak akan menjejaskan, ya, pelaksanaan kandang tersebut. Dan sini juga ada sebut tentang zon pemampanan. Macam Bu. Ya. Okay. Boleh minta pencerahan? Okey, boleh. Saya tertarik dengan apa yang Berhormat Macam Bobok telah bangkitkan
dalam Seksyen 3 Rang Undang-Undang, dia telah pun menyatakan ataupun menjelaskan apa itu sistem penternakan moden. Dan ada 4 perengan yang dirangka di sana yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Bukit Tambun tadi. Antaranya satu adalah kandang tertutup. Berkenaan dengan isu ini, saya harap nanti boleh dijawab oleh Yang Berhormat Exco. Tadi ada disebut bahawa kandang tertutup ini tidak akan terpakai kepada ladang-ladang unggas free range yang lebih kurang daripada 10,000 ekor. Tetapi di dalam akta ini ataupun rang undang-undang ini, dia tidak menyatakan ada pengecualian. Di sini dinyatakan bahawa semua ladang unggas hendaklah mematuhi sistem penternakan moden yang mengandungi kriteria-kriteria seperti berikut. A. Kandang tertutup. So nyata di sini semua kandang-kandang akan terikat dengan Seksyen 3A ini. Jadi saya juga nyatakan di sini memang ada banyak penternak-penternak ladang kecil di kampung-kampung seperti contoh yang mempunyai 50-100 ekor ayam yang saya rasa memang tidak sesuai untuk terikat dengan syarat-syarat seperti closed house farming. Juga kepada free range chicken yang disebutkan tadi, Yang Berhormat, saya lihat sekarang ini dalam zaman moden, kesihatan, lebih ramai orang sekarang ada peningkatan permintaan untuk free range chicken. Sebab untuk ramai ada yang percaya bahawa free range chicken ini adalah lebih berkhasiat daripada chicken-chicken ayam-ayam yang dibela dalam kilang. Mereka panggil kilang ladang ni, closed door farming. Jadi saya juga nak tanya di sini sama ada pihak berkuasa akan juga mengadakan peraturan-peraturan khusus kepada pengurusan peladangan free range chicken. Sebab saya rasa di dalam rang undang-undang ini tidak dinyatakan what should be the regulation yang akan mengikat mereka yang ingin mengusahakan ladang-ladang free range. Itu satunya. Dan yang kedua, sorry saya ambil sedikit masa yang Berhormat macam bubuk. Minta pencerahan sudah jadi bahas. Dua isu sahaja lagi yang secara ringkas. Di sini juga dinyatakan di bawah Seksyen 3D di mana antara kriteria yang akan diikuti adalah amalan peladangan penternakan yang baik yang akan ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang akan dirangkas selepas ini dalam Seksyen 52. Dan amalan ladang penternakan yang baik ini telah pun ditafsirkan di bawah bahagian tafsiran sebagai memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan kepada pekerja ladang dan juga haiwan. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak YB Exco nanti supaya boleh memberi sikit penjelasan apa yang dimaksudkan dan bagaimana kerajaan akan memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan kepada haiwan-haiwan yang berada di dalam ladang. Sebab saya melihat di negara-negara seperti di Eropah, EU dan juga di New Zealand dan sebagainya, mereka mempunyai peraturan-peraturan yang agak ketat bagaimana mereka memelihara keselamatan, kesihatan dan keselesaan kepada haiwan. Nah, akhir sekali saya merujuk kepada Seksyen 22 yang telah pun dibangkitkan oleh Sungai Dua dan juga berkenaan dengan isu kesalahan menggunakan ubat yang dilarang atau menyalahgunakan ubat. Saya just nak sedikit penjelasan juga daripada pihak YB nanti. Apakah garis panduan yang digunakan untuk memastikan bahawa ubat-ubat yang digunakan ini adalah sihat, adalah safe, selamat untuk digunakan. Dan sekiranya
katakan bahawa kerajaan pusat dia menyatakan syarat-syarat ubat-ubat yang boleh digunakan, tetapi nanti kemudian kerajaan Pulau Pinang pula, pejabat veterinary mendapati bahawa ada ubat-ubat yang tidak dalam senarai kerajaan pusat yang dipercayai adalah tidak sihat ataupun memberbahayakan kesihatan. Adakah kerajaan negeri ataupun jabatan veterinary mempunyai kuasa nanti untuk mengenakan syarat-syarat untuk ubat-ubat larangan itu? Itu saja, minta maaf. Terima kasih. Saya kira Bukit Tengah bahaslah. Macam Ibu tersambung dengan berbahasa. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua, dan terima kasih kepada Bukit Tengah. I think dia juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan ni, bukan minta penjelasan. Saya sambung kerana tadi sebut tentang zon penampanan dan juga Bukit Tengah juga ada sebut. Ya, tidak ada satu peraturan yang jelas kata zon penampanan itu adalah berapa banyak. Ya, dan kita tahu sekarang negeri Pulau Pinang kita sudah mengalami kekurangan tanah, dan banyak ladang-ladang unggas ini sekarang telah bukan mereka mencerobohi kawasan-kawasan perumahan, tetapi kawasan-kawasan perumahan yang dibangun kemudian telah mendekati ladang-ladang yang sedia ada. So zon penampan ini adalah berapa jauh, berapa jarak dia, adakah 500 meter atau 100 meter, itu tidak dijelaskan dengan jelas di sini, dan juga memandangkan keadaan yang di ladang-ladang yang sedia ada. Memang kita nampak sekarang pun sudah ada masalah yang seperti I think di kawasan Perai, di Tasik Mutiara, Bandar Tasik Mutiara yang berdekatan dengan kawasan Sungai Bakap, ya, yang juga mengalami ada bau busuk dan masalah lalat yang berlaku sehingga sekarang, ya. So ini perlu diperjelaskan, dan sekiranya mereka mengadakan, jika kita nak menggalakkan mereka membuat ladang tertutup, maka ada apa-apa, adakah kita boleh melonggarkan bahawa zon penampanan ini ya boleh dikurangkan kepada 100 meter atau 50 meter, kerana memandangkan dia sudah ada closed house, dia tidak akan mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar, sebab ini juga akan masuk kepada kumbahan sifar, ya, seperti yang saya juga difahamkan oleh sebahagian pengusaha ladang unggas ini. Mereka kata sebenarnya ayam atau mereka boleh mengusaha sampai zero waste, ya, termasuk naji semua itu boleh digunakan untuk kompos atau untuk baja, dan termasuk itu bulu-bulu ayam yang telah bila disembelih, ayam itu disembelih, itu bulu-bulu yang tinggal itu sebenarnya jika you tanam di Pulau Burung, dia tak boleh dia tak boleh, cannot degradable, ya, tak boleh dihapuskan, ya, atau direraikan, ya, dalam tanah. So maka adalah baik untuk kita juga mengkaji bahawa ada rendering plan yang perlu kita adakan supaya boleh mengutip bulu-bulu ini untuk dijadikan protein-protein yang boleh untuk saya difahamkan boleh untuk membelah ikan, ya, itu bulu ayam, tapi dia kena ada satu proses. So maka tapi rendering plan ini adalah satu yang kos yang tinggi juga. Adakah kerajaan juga akan memikirkan supaya sedikit insentif atau subsidi diberikan kepada pengusaha rendering plan ini untuk memastikan bahawa semua sisa-sisa yang ayam dikeluarkan oleh ayam ini dapat
guna pakai dan juga menjadi bahan lain yang boleh digunakan oleh sektor lain. Dan satu lagi penanti tadi kita juga ada sebut tentang isu free range chicken, ya. Tapi tadi ada sebut tentang jika sekiranya unggas atau ayam kampung di bawah bilangan 10,000, maka mereka tidak perlu, dia tidak tertakluklah dalam rang undang-undang ini. Mereka bukan ladang. Ya, tapi bagi saya sekiranya dia belah 9,000 ekor, itu pun kira ramailah. Ya, atau dia boleh guna ini loophole seperti ini. Dia atau dia belah 9,000 ekor, dia tak perlu pergi buat close house. Maka nanti ada pengusaha-pengusaha yang mengambil kesempatan ini, dia tidak akan buat close house. Dia boleh buat ini kampung, dia boleh, tanah dia boleh dibahagikan beberapa bahagian dan daftar satu persatu anak dia lah, nama dia hanya belah 9,000 ekor saja. Tapi padahal dalam satu bidang tanah yang mungkin 4 ekar, dia boleh ada Plot. dia tak perlu membuat apa-apa kandang tertutup. So adakah ini satu perkara yang boleh kita kena lihat lebih teliti? Saya faham memang tadi apa yang telah disebutkan oleh Bukit Tengah betul. Memang kesedaran orang pada hari ini, mereka nak ini ayam organik, ya, ayam yang boleh, ayam kampung lah, yang boleh merayau, ya, boleh merayau. Ini unggas merayau dalam Seksyen 24(1) juga akan dikenakan kenakan kompaun sebanyak RM500 setiap ekor unggas. Ya, so ini sekiranya dia belah 9,000 ekor dan satu ekor dia boleh dikenakan RM500. Ini pun salah satu cara untuk memastikan bahawa mereka perlu mengawal unggas mereka supaya tidak merayau. Macam Bu, minta sedikit pencerahan. Adakah macam Bu bersetuju di mana satu lot dalam kawasan itu hanya dibenarkan untuk satu pengusaha, disebabkan kebimbangan macam Bu, satu lot akan dipecahkan beberapa plot dan beberapa plot dia akan disewa kepada pengusaha-pengusaha yang berlainan. So adakah macam Bu bersetuju satu lot di kawasan tersebut hanya untuk dibenarkan untuk satu pengusaha penternak unggas? Okey, ini adalah persoalan lah yang saya rasa nanti YB penanti akan jawab tentang perkara ini, sebab apa yang kita dimaklumkan tadi adalah memang mereka yang membelah kurang daripada 10,000 atau burung puyuh 20,000 ekor tak perlu membuat kandang tertutup. Ya, maka adakah kemungkinan ada orang yang akan mengambil kesempatan ini, ya, untuk tidak mengusahakan kandang tertutup, ya. So bagaimana kerajaan untuk atau Jabatan Veteriner untuk memastikan bahawa perkara itu disemak dengan betul lah, supaya ia tidak akan menjadikan apa-apa masalah. Dan yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, saya cuma nak sebut satu perkara, iaitu dalam enactment undang-undang seperti ini adalah satu usaha yang baik dan memang perlu diberi sokongan untuk kita menjadikan pertanian kita lebih moden, penternakan kita moden. Dan memang penternakan merupakan penyumbang yang ketiga besar kepada ekonomi negeri Pulau Pinang ini, selepas pembuatan dan juga perkhidmatan. Ya, so maka saya rasa selain daripada membuat undang-undang, kita juga kena kurangkanlah kerana birokrasi khasnya dalam tempoh peralihan itu, ya, yang itu 2 tahun untuk pengusaha untuk membuat penternakan tertutup ni, kandang tertutup.
So maka saya rasa kita perlu memastikan bahawa kita pihak kerajaan dan pengusaha kena join hand in hand untuk memastikan bahawa ini adalah satu enactment yang win-win situation bagi pengusaha, bagi kerajaan dan juga bagi orang di seluruh negeri Pulau Pinang. Ini adalah satu enactment yang boleh membawa manfaat kepada semua pihak. Dengan ini saya memohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Macam Bubuk Jawi, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ini semua kawasan berhormat yang banyak kandang Selamat petang. ayam lah. Setakat Selamat kawasan. petang. Sila, Jawi. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit pandangan bagi seksi perbahasan atas rang undang-undang enactment Pelandangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020. Untuk makluman dalam Dewan Yang Mulia ini, saya perlu menambahkan sedikit pandangan daripada saya bagi enactment Pelandangan Unggas 2020 yang dibentangkan. Sebenarnya kami perlu mengambil kira dengan keadaan yang sedia ada di semua ladang, di mana terdapat beberapa jenis kandang di ladang penternak unggas sedia ada. Di samping itu, pembangunan semakin pesat dan semakin hampir ataupun berdekatan dengan ladang yang sedia ada. Maka saya memang setuju dengan Bukit Tambun dan juga Macam Bubuk, di mana satu zon penampan harus diadakan. Di mana saya ingin bercadang dalam Dewan Yang Mulia ini, kita difahamkan bahawa zon zoning pertanian hanya diberikan kepada penternak-penternak unggas maupun lembu, kinja ataupun kambing. Di sini saya ingin mencadangkan bahawa kerajaan negeri haruslah tetapkan satu zon pertanian khas, terutamanya bagi industri unggas, lembu, kerbau, kambing maupun bagi penternak kinja pada masa depan. Datuk Yang di-Pertua, kita memahami bahawa pengurusan reban memainkan peranan yang penting, di mana sekiranya penternak gagal menguruskan dengan baik, maka ia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran bau, habuk dan lalat yang akan mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat. Terdapat dua jenis reka bentuk reban seperti sistem reban terbuka yang merupakan sistem penternakan ayam secara tradisional, dan kini dengan melaksanakan enactment Pelandangan Unggas 2020, semua peladang perlu menukar atau mengubah suai daripada sistem reban terbuka ataupun sistem reban tradisional kepada sistem reban tertutup. Pembinaan premis perlu mengambil kira aspek keselesaan ternakan, kos pembinaan dan penyewaan, termasuklah meneliti pelan pengurusan sisa. Kemudahan atau perawatan pengedaraan sisa ternakan perlu dileka dan dibina bagi tujuan mencegah pencemaran alam sekitar, khususnya pencemaran bau dan kacau ganggu lalat. Di sini saya ingin bertanya kepada pelanti, Esko Pelanti, bahawa apakah syarat ditetapkan untuk bagi pengurusan sisa tinja unggas semasa enactment Pelandangan Unggas 2020 ini dilaksanakan. Pengurusan sisa buangan di ladang unggas yang baik adalah sangat penting. Pengurusan sisa yang tidak teratur akan menyebabkan berlakunya pencemaran kepada alam sekitar dan menjadi tempat pembiakan lalat, walaupun dia telah ubah kepada sistem reban moden, iaitu sistem reban tertutup. Oleh sebab itu, saya menyeru bahawa peraturan-peraturan atau syarat-syarat dalam enactment Pelandangan Unggas 2020 ini harus lebih teliti. Datuk Yang di-Pertua, perubusan bangkai di semua ladang juga memainkan peranan yang penting untuk membantu kita menjaga kebersihan ataupun menjaga alam sekitar. Bangkai ayam ataupun bangkai unggas perlu dimusnahkan segera dengan sempurna bagi mengelakkan pencemaran ke alam sekitar serta penyebaran penyakit. Bangkai unggas yang terdedah boleh menyebabkan pencemaran bau dan kacau ganggu lalat. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Pulau Pinang pernah menghadapi masalah semasa enactment penternakan babi diluluskan pada tahun 2016. Banyak penternak babi menghadapi kekurangan maklumat ataupun tiada satu kaedah yang dapat menyampaikan pandangan daripada penternak kepada pihak berkuasa.
Hal ini telah menyebabkan penternak-penternak babi menubuhkan satu pertubuhan pada bulan November 2018 yang diketuai oleh Encik Wong Sum Ping dan penternak-penternak kinja di negeri Pulau Pinang. Pertubuhan ini dinamakan Pertubuhan Penternak Kinja Negeri Pulau Pinang. Saya percaya dengan adanya pertubuhan ini, penternak-penternak dapat menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan pihak berkuasa negeri dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Sebelum melaksanakan enakmen Pelandangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020, saya ingin bercadangkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan negeri boleh menubuhkan satu task force yang diketuai oleh Esko Penanti, wakil adun-adun yang berminat, pihak berkuasa tempatan, MBPP dan MBSP, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia, dan yang pentingnya kita perlulah ada wakil daripada Persatuan Penternak dan Peladang Pulau Pinang Sebelang Klai. Ini adalah kerana kita harus menerima pandangan dan nasihat daripada persatuan di mana secara praktikal mereka lebih berpengalaman daripada kita. Datuk Yang di-Pertua, apakah syarat atau peraturan daripada enakmen Pelandangan Unggas ini kepada semua penternak ayam kampung dan penternak itik menuju muka surat 8 yang diterbitkan dalam muka surat 8 bahagian 1 fasa 2 taksilan dari Rang Undang-Undang Amalan Ladang Penternakan yang baik. Artinya amalan yang untuk mencapai matlamat berikut keselamatan makanan untuk pengguna, industri yang mesra alam, kebajikan haiwan terpelihara dan memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan. Untuk makluman semua, penternak ayam kampung adalah lebih kurang 20% daripada keseluruhan pasaran ternakan unggas di Pulau Pinang. Daripada pencerahan yang diterbit dari dalam taksilan 2 di mana ia berkaitan dengan kebajikan haiwan terpelihara. Di dalam Pematuhan Undang-Undang Akta Kebajikan Haiwan Malaysia 2015 bahagian 4/24/1/A/3 menyatakan perlunya haiwan itu mempraktikkan tingkah laku normal mereka termasuk melumpur, terbang, bertengger dan lain-lain lagi. Perumahan sistem intensif bahkan tidak dekat dengan habitat semula jadi mereka. Ayam kampung terpaksa beradaptasi atau disebutkan menyesuaikan diri dengan persekitaran ayam berdaging putih. Hal ini boleh menyebabkan tekanan fisiologi dan tingkah laku yang tidak normal seperti kanibalisme dan mematur buru pada burung yang tertaluk pada sekatan luang. Bahagian 4/24/1/A/5 daripada Pematuhan Undang-Undang Akta Kebajikan Haiwan Malaysia 2015 mengatakan perlunya haiwan dilindungi dari sakit, penderitaan, kecederaan dan penyakit. Dalam hal ayam kampung, sistem jangkauan bebas memastikan ruang peribadi yang mencukupi, oleh itu kadar penularan penyakit, kadar kejadian penyakit kaki, kadar kelemahan langka dan kadar patah tulang menjadi rendah. Dengan kadar penularan penyakit yang lebih rendah, ayam yang lebih sihat ini akan kurang memerlukan ubat-ubatan ataupun antibiotik. Di sini saya ingin bertanya kepada Esko Pelanti, apa yang disebutkan amalan ladang ternakan yang baik, kurungan C, kebajikan haiwan terpelihara, adakah ia bercanggah dengan apa yang dicatatkan dalam Pematuhan Undang-Undang Akta Kebajikan Haiwan Malaysia 2015? Di sini saya juga menyokong apa yang diberitahu oleh Esko Pelanti, di mana di bawah 10,000 ke bawah bagi penternak ayam kampung tidak perlu membina closed system, dan juga untuk 20,000 untuk burung puyuh. Di samping itu saya juga ingin bercadang bahawa pihak berkuasa tempatan MBSP maupun MBVP harus memberi bantuan untuk melaksanakan enakmen Pelandangan Unggas 2020. Kepada semua permohonan kebenaran merancang untuk ladang yang sedia ada harus dikecualikan dalam satu tempoh yang ditetapkan, tetapi plan pembangunan harus dikemukakan untuk mendapatkan kelulusan.
Walau bagaimanapun kepada semua permohonan baru harus mengikut segala proses permohonan. Dan sebelum akhiri ucapan perbahasan saya ingin mengucapkan terima kasih atas usaha kerajaan negeri untuk melaksanakan elemen peladangan UNGAS 2020. Dengan syarat dan cadangan yang saya bangkitkan, saya memohon untuk menyokong. Terima kasih. Terima kasih Jawid. Saya rasa itu saja saya ingin tamatkan sesi perbahasan dan terima kasih kepada yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian. Maka ahli-ahli yang berhormat, kita berada dalam sesi penggulungan untuk rang Undang-Undang Peladangan UNGAS Negeri Pulau Pinang 2020. Sila saya minta ahli yang berhormat penanti untuk buat penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucap terima kasih kepada semua yang berhormat yang telah membahaskan rang undang-undang peladangan UNGAS. Saya cuba menjawab beberapa soalan sebaik yang mungkin. Persoalan yang pertama yang saya ingin bagi assurance ialah kita untuk rang undang-undang ataupun enactment UNGAS ni, kita tidak akan tunggu lama-lama macam enactment ternakan babi yang diluluskan pada 2016 di sidang DUN. Tetapi enactment ternakan babi hanya diwartakan pada Januari 2020 dan peraturan ternakan babi hanya diwartakan pada Mac 2020. So sebaliknya, kami bercadang untuk wartakan tarikh kuasa enactment UNGAS pada Januari 2021 dan kita akan sediakan peraturan dan wartakan enactment dan peraturan sekali. Maknanya kita tak akan tunggu lama-lama sebab kita dah mempunyai peraturan UNGAS dan peraturan babi. In terms of hukuman dia, jarak penampan tu lebih kurang samalah. Tetapi saya sambut baik cadangan daripada Jawi supaya kita adakan task force supaya semua peraturan-peraturan yang telah dicadangkan boleh kita ada dialog dengan persatuan dengan semua yang berhormat. Kalau ikut peraturan ternakan babi, zon penampan ialah 200 meter. Okey, soalan berkenaan dengan loophole tadi tu, walaupun tidak dinyatakan di dalam rang undang-undang tu, tapi mengikut peraturan yang dicadangkan, maknanya since lebih daripada 80% daripada ladang ayam sekarang ni mempunyai populasi yang sangat besar, ada yang setengah beberapa ratus ribu. Jadi disebabkan itu dan difikirkan justifikasi untuk ayam kampung dan itik yang free range, iaitu 10,000 ke bawah, 10,000 ke atas diadakan ladang tertutup. Tapi kalau less than 10,000 tu untuk itik dan ayam kampung sahaja. Maknanya kalau dia pedaging, penelur, komersial masih kena ladang tertutup. Yang macam saya kata yang free range tu. Tapi dalam peraturan nanti mungkin kita boleh bincangkan bersama. Saya setuju kita adakan task force bersama juga dengan Presiden dan juga Persatuan Ternakan Ayam dan juga dengan veterina dan lain-lain lah, dengan Jabatan Alam Sekitar dan juga PBT. Berkenaan dengan insentif yang dibangkitkan oleh Macang Bubuk, Jabatan Veterina telah mengangkat kertas permohonan ladang UNGAS untuk yang dinaik taraf ke ladang tertutup diberi pengecualian cukai dari hasil, dan juga untuk mendapatkan interest rate dari bank
ataupun dari bank komersial dan juga agro bank bagi ladang-ladang yang nak convert kepada ladang tertutup ini. Jabatan Veterina telah memberi surat-surat sokongan supaya kadar faedah loan tu dikurangkan supaya mereka dapat soft loan. Tapi kita boleh bincangkan dalam task force yang insya-Allah kita boleh buat supaya enactment dan juga peraturan dapat diwartakan sekaligus dengan cepat. Macam saya kata tadi, kita target date ialah Januari 2021. Berkenaan dengan ubat-ubatan antibiotik, terdapat Akta Makanan, Akta 698 iaitu Akta Makanan Haiwan 2009 yang mengandungi senarai makanan dan juga ubat-ubatan yang dibolehkan dan juga yang terlarang. Jumlah ladang ada soalan berkenaan jumlah ladang yang telah mohon pengecualian kebenaran merancang. Ada 25 ladang yang telah mohon SPS, 14 ladang di Sabang Perai Tengah, SPT 9 dan di SPU 2 ladang. Rasanya ada tak siapa-siapa punya soalan yang saya tak reply. Oh, lagi satu yang sangat penting yang saya lupa berkenaan dengan tadi kalau mengikut intipati kriteria sistem penakan moden tu, yang pertama reban tertutup yang keseluruhannya tertutup sepenuhnya kecuali di bahagian udara keluar masuk. Kedua, kumbahan sifar iaitu pelepasan efluen atau air buangan yang tidak dibenarkan dari ladang unggas ke alur sungai, dan bagi ladang unggas yang perlu pelepasan efluen, tenakan itu hendaklah mematuhi had pelepasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 ataupun Akta 127. Ketiga, amalan peladangan yang baik adalah amalan untuk mencapai matlamat keselamatan makanan untuk mengguna, industri yang mesra alam, kebajikan haiwan terpelihara dan memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan kepada pekerja ladang dan haiwan. Keempat, zon penampan iaitu zon yang merupakan jarak garis lurus di antara lokasi tapak dengan rumah kediaman, sekolah, klinik, tempat beribadat dan tempat awam lain yang terdapat dalam jarak minima dari hujung ladang atau infrastruktur yang digunakan untuk ladang unggas sebagaimana yang ditetapkan. Soalan Jawi dan beberapa berkenaan dengan zoning. Beberapa cadangan menzon semula kawasan pertenakan pernah dirancang sebelum ini, iaitu mewujudkan kawasan pembangunan industri pertenakan di kawasan khas pertenakan. Di negeri Pulau Pinang ini tidak dipraktikkan sebelum ini untuk dilaksanakan kerana nilai hartanah yang terlalu tinggi serta saingan guna tanah dengan sektor lain seperti perumahan, perindustrian dan perbandaran. Pengekalan kawasan pertenakan boleh dilaksanakan dengan mewartakan kawasan pertenakan sedia ada secara kekal untuk projek pertenakan pengeluaran makanan bagi menjamin pengeluaran makanan pada masa hadapan. Usaha berkenaan boleh ditambah baik dengan mewujudkan zon penampan dengan persekitaran awam. Perwataan kawasan peternakan ayam dan babi adalah bersesuaian kerana keupayaan peladangan komoditi ternakan ini diternak secara intensif serta keupayaan untuk menggunakan teknologi tinggi bagi meningkatkan pengeluaran. Pelaksanaan kawasan peternakan yang kekal iaitu
cadangan untuk mengadakan zon kekal pengeluaran makanan. Adalah dengan sistem reban tertutup adalah kaedah terbaik bagi mengatasi masalah pencemaran serta mampu mengekalkan pengeluaran bahan makanan sebagai jaminan bekalan yang berterusan. Suatu kaedah lain adalah pihak kerajaan menyewa tadah untuk tujuan peternakan komersial seperti projek peternakan ayam bakar di Batu Kawan Agropark yang berskala komersial iaitu 60 ekar yang memberi sumbangan besar kepada pengekalan tahap sara diri ataupun SSL bekalan daging ayam di negeri ini. Untuk terus kekal di Pulau Pinang, bidang usaha peternakan mestilah berdaya maju secara komersial dan boleh bersaing dengan bidang usaha lain, dapat merasionalkan guna tanah yang terhad dan teknologi tinggi. Okey. Habis? Okey. Sebelum saya akhiri penggolongan saya hanya nak saya hanya nak mengatakan yang semenjak COVID ni berlaku di mana ramai yang dulunya tidak mengusahakan pertanian ataupun perladangan ataupun perikanan, tetapi disebabkan oleh beberapa mungkin syarikat yang telah tutup kedai ataupun kilang-kilang yang tutup, ramai yang telah mencuburi bidang ini. Jadi sebagai contohnya peternakan tadi kita kata ialah 1.1 bilion, pertanian ialah 2.1 bilion dan perikanan ialah 1.45 bilion di Pulau Pinang ini. Justru segala usaha untuk negeri yang walaupun kita negeri yang kecil, sebagai contohnya kita punya yield padi sebagai contohnya adalah yang tertinggi di Malaysia. Jadinya saya harap dengan yang berhormat semua akan meluluskan rang undang-undang ini dan kita akan buatkan peraturan-peraturan yang kita boleh bincang bersama dengan pihak industri dan juga yang berhormat di sini. Jadi dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat penanti telah membuat penggolongan. Ahli-ahli yang berhormat, masalah yang kita hadapi sekarang adalah rang Undang-Undang Peladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 dibacakan bagi kali yang kedua. Ahli yang bersetuju katakan ya. Ya. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Ya, lebih banyak. Ahli yang berhormat, tajuk penuh dan fasa yang mengundangkan adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 1 dan 2. Pasal 1 dan 2 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 3. Pasal 3 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 4 hingga 16. Pasal 4 hingga 16 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 17. Pasal 17 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 18. Pasal 18 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 19 hingga 26. Pasal 19 hingga 26 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 27 hingga 40. Pasal 27 hingga 40 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 41 hingga 43. Pasal 41 hingga 43 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Pasal 44 hingga 55.
Fasal 44 hingga 55 adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Rang undang-undang bernama suatu enactment untuk mengadakan peruntukan bagi pelesenan dan peraturan-peraturan bagi perladangan unggas dan perkara yang berkaitan dengannya. Tajuk penuh dan fasa yang mengundangkan adakah menjadi sebahagian daripada rang undang-undang? Dewan bersidang semula. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, saya mohon melaporkan bahawa rang Undang-Undang Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020 telah pun dipertimbangkan sefasal demi sefasal dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang ini sekarang dibacakan bagi kali yang ketiga serta diluluskan. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah yang kita hadapi sekarang ialah rang undang-undang dibacakan bagi kali yang ketiga serta diluluskan. Ahli yang setuju katakan ya. Yang tidak setuju katakan tidak. Ya, lebih banyak. Enactment Perladangan Unggas Negeri Pulau Pinang 2020. Maka dengan ini adalah diperundangkan oleh Kuasa Undangan Negeri Pulau Pinang. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Rang undang-undang telah pun dibacakan bagi kali yang ketiga dan diluluskan.